Antaranya yang pertama, menjaga hak Allah, nombor satu. Kita akan cerita 4 perkara ni je. Menjaga hak Allah, nombor satu. Allah akan jaga kamu, akan jaga kita. Yang kedua, pertolongan Allah dan bantuan Allah kepada orang yang bertakwa. Yang kedua, pertolongan Allah dan bantuan Allah kepada orang yang bertakwa. Yang ketiga, minta tolong hanya pada Allah. Yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Yang dihormati seluruh kepimpinan ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, seterusnya tetamu-tetamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Sihat? Kenduri makan banyak tengah hari tadi? Kenduri dah start. Kenduri kahwin dah start. Dia minggu ni dan berminggu-minggu sampai Ramadan dia start. Jadi Alhamdulillah, walaupun makan banyak tengah hari tadi, kita masih mampu kembali ke masjid untuk sama-sama meneruskan ibadah kita sebagaimana biasa. Dan kita teruskan pengajian kita sebagaimana biasa. Dan moga-moga Allah berkati waktu kita yang kita korbankan, yang mungkin kita nak pergi tempat lain pada malam ini, tapi kita pilih untuk berada di masjid untuk bersama-sama kita niat i'tikaf. Niat i'tikaf dulu siapa yang belum. Kemudian kita sama-sama menunggu untuk sama-sama kita tambah ilmu. Dan hari ini topik perbincangan kita berkisar antara 4 poin ni je. 4 poin ni je. Boleh tulis buat status WhatsApp sekarang. Kena share tu supaya orang tahu kan. Antaranya yang pertama, menjaga hak Allah, nombor satu. Kita akan cerita 4 perkara ni je. Menjaga hak Allah, nombor satu. Allah akan jaga kamu, akan jaga kita. Yang kedua, pertolongan Allah dan bantuan Allah kepada orang yang bertakwa. Yang kedua, pertolongan Allah dan bantuan Allah kepada orang yang bertakwa. Yang ketiga, minta tolong hanya pada Allah. Yang ketiga. Okey. Dan yang keempat, beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Tambah satu lagi, seni parenting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 poin hari ini kita akan bincang hari ini yang ada dalam hadis Nabi SAW bersama dengan Ibnu Abbas. Tuan-tuan pernah dengar ada hadis ni? Cuma ingat tak ingat je. Boleh kita study hadis. Siapa yang ada telefon, kan? Saya yakin semua orang bawa telefon hari ni. Siapa tak bawa telefon, aib. Aib. Kalau orang Arab sebut aib ni, bahasa kita, malu lah tak bawa telefon. Macam tu lah. Tapi kita bawa telefon untuk apa? Untuk memudahkan perhubungan. Buka telefon, hadis yang ke-19, hadis Arba'in Nawawi. Kalau yang bawa kitab, buka kitab lah. Rugilah tak buka. Kita baca sama-sama. Walaupun kita tak baca Quran, kita baca ikut. Hadis yang ke-19 daripada hadis Arba'in Nawawi. Dia hadis ni yang disusun dalam kitab Arba'in Nawawi. Tapi kalau kita search saja hadis 19, biasanya hadis 19 ni disusun dalam kitab hadis yang ke-40. Tapi sebenarnya hadis ni dia bukanlah semata-mata dalam hadis 40. Tapi Imam Nawawi ambil hadis-hadis ini disusun dalam kitab beliau. Baik, an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Boleh baca pelan-pelan lah. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam
Nabi sebut, ya ghulam, inni uallimuka kalimat, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, rawahu at-Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Hadithun hasanun sahih. Baik, hadis ni ada juga yang semakna dengan dia, riwayat ghairi Tirmizi, riwayat daripada selain daripada Imam Tirmizi. Sama juga matan dia, ada beza sikit je. Ihfazillah tajidhu amamaka, ta'arraf ila Allah fir rakha'i ya'rifuka fi syiddah, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Baik. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Baik. Kita tengok terjemahan secara umum dulu. Ya. Mungkin ada yang tak sama dengan tuan-tuan yang tengok dalam Google lah. Sebab hadis ni kadang-kadang diambil, macam tadi kan diambil daripada Imam Tirmizi. Yang saya baca yang kedua ni selain daripada Tirmizi, dan mungkin ada syarahan lain juga, ada dia punya matan lain. Baik, terjemahan secara umum dia daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya pada suatu hari aku duduk belakang Nabi. Aku duduk di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, wahai anak, ya ghulam, aku akan mengajarkan engkau beberapa perkataan. Ataupun kita cakap kalimat ni, aku akan ajarkan engkau beberapa perkara. Begitu. Peliharalah Allah, jagalah Allah, nescaya engkau akan dipeliharanya. Nescaya Allah akan pelihara engkau. Peliharalah Allah, nescaya engkau akan dapatinya Allah itu berada di hadapan kau. Dan apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, pohonlah kepada Allah. Sesungguhnya umat ni ramai lah, umat, kumpulan ke, geng ke, tim ke, kalau mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu perkara, tidaklah mereka semua ni dapat memberikan engkau manfaat kecuali dengan sesuatu yang dah ditulis. Memang engkau akan dapat manfaat pada hari itu. Kemudian, dan jika mereka berkumpul untuk membahayakan, memberi mudarat kepada engkau dengan sesuatu, mereka tak akan dapat memberikan mudarat kepada engkau, membahayakan engkau, kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis. Hari ini engkau terima mudarat, dah tertulis, kita akan terima mudarat pada hari itu, kecuali Allah dah tetap dah hari itu. Diangkatkan segala pena, pen, dan keringlah pula segala suhuf. Wajafatis suhuf, keringlah tulisan di atas pen itu. Baik, tuan-tuan, hadis ni dalam poin yang saya sebut 5 ni, kan kita tengok satu persatu syarahan dia. Dan tuan-tuan mungkin dah pernah hafal, ataupun tak hafal banyak pun hafal sedikit. Ihfazillah yahfazka. Dapat poin tu pun tuan-tuan dah boleh tazkirah dah kepada ahli keluarga masing-masing. Kalau esok ada himpunan family kita, ambil satu ayat ni pun dah dapat. Tapi bahayanya kalau tuan-tuan baca secara umum begini, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga engkau. Kita pun faham cara bahasa Melayu dia, takkanlah Allah nak kena jaga. Allah ni Tuhan kot, takkan kena jaga. Jadi kalau kita faham ihfazillah, hafiz, dan hafiz Al-Quran, penjaga Al-Quran. Jadi kita kena faham apa yang perlu dijaga. Dekat sini ada syarahan yang lain saya tengok. Yang dimaksudkan menjaga Allah ini ialah menjaga hak Allah. Jadi siapa tulis nota tu, buat nota tu, menjaga hak Allah. Buat terus status Facebook, status WhatsApp. Jangan malu-malu, buat tazkirah. Kan? Share terus link tazkirah kita kalau ada live lah. Kan? Sebab kita nak orang lain dapat manfaat. Kita duduk dalam masjid, orang lain duduk dalam kereta, duduk office, duduk kilang, duduk tempat-tempat lain, duduk dekat taman, duduk dekat mall, kod dia tengah buka telefon, kita tengok kita
menyebarkan. Kan kalau dalam ni 100 orang yang menonton, yang mendengar tazkirah, luar sana ada lagi 100 orang. Tuan-tuan dapat pahala. Dalam ni ada sebut. Baik, apa yang dimasukkan hak Allah yang kita kena jaga ni? Yang ada banyak. Ada banyak poin ni hak Allah yang kita kena jaga. Barulah yahfazka, Allah akan jaga kau, Allah akan jaga kita. Yang pertama, menjaga solat. Yang ni tuan-tuan dah expert dah, dah power dah, dah berpadu dah. Kita tadi sedang menjaga hak Allah dah. Solat, datang awal, ambil wuduk, kan, pergi masjid, kan, dengan cantiknya pakaian kita, pergi masjid, kita sedang menjaga hak Allah. Sebab solat adalah perkara yang paling penting sekali untuk dijaga. Solat ini ialah tiang agama. Cuba tuan-tuan cabut satu ke dua tiang ni. Satu. Roboh masjid ni. Tiang agama tuan-tuan. Solat ni, kan? Solat jaga. Sebab benda ni adalah hak Allah. Allah dah buat kita, dah jaga kita, dah sihat kita hari ni. Takkanlah kita tak nak jaga solat yang Allah. Tapi sebenarnya, kalau kita tak solat pun, Allah tak terjejas apa-apa pun. Suka hati ya. Allah kata ikut. Aku tak terjejas pun. Kau solat ke, kau tak solat ke, kau puasa ke, tak puasa ke. Aku akan memberikan manfaat, memberikan balasan. Kalau kau buat, inilah balasan dia. Kalau kau tak buat, inilah balasannya. Baik. Seterusnya yang kedua, apa lagi hak Allah yang kita perlu jaga? Iaitu bab kebersihan. Bersucilah bahasa kita. Bab taharah. Bersuci ni, kebersihan ni dia kaitan rapat dengan solat. Tuan-tuan nak solat tadi, takkan tuan-tuan pakai baju yang biasa-biasa. Mesti pilih baju yang berkualiti. Kalau ada jubah banyak tu, biru, kuning, hijau, oranye, merah, takkan pakai time raya je. Tuan-tuan, pakai pakaian terbaik untuk kita solat. Kalau ada serban tu, kalau banyak, pakailah serban. Walaupun buat ridak ke, letak atas bahu ke, supaya menjadi saksi kepada kita nanti. Jangan duk simpan. Time solat pakai yang busuk-busuk je. Jangan pakai kopiah yang berbau. Kawan tu tak pakai mask dah. Tiba-tiba ramai pula pakai mask kan. Sebab apa? Sebab COVID ke? Tak Ustaz. Sebab ada hamba Allah tu bau dia, ya Allah, kopiah dia Ustaz. Kopiah. Cuba bau kopiah masing-masing hari ni. Semalam saya kuliah, kata cuba bau kopiah. Ada seorang tu angkat dia bau. Macam tak cakap lah siapa. Kopiah kita tu bau minyak rambut ke bau sesuatu yang lain? Sesuatu yang mengganggu. Tak bersuci dengan baik. Tak apalah, kopiah tu mungkinlah tak jatuh sampai tempat najis kan. Tapi kalau sampai mengganggu jemaah lain, tahap kesucian dan bau tu tidak menyenangkan orang lain, dah terjejas dah. Kebersihan tuan-tuan. Allah sebut dah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sukakan orang yang bertaubat, dan suka orang yang bersih, sentiasa bersih, yang sukakan kebersihan. Bersih ni yang dimasukkan di sini yang kaitan dengan solat ialah hadas besar, hadas kecil lah. Yang baju benda tu yang kecil, tapi dia juga termasuk dalam proses untuk menyempurnakan solat. Jadi kalau kita yang bertugas, yang bekerja tengah hari tu, pergi solat Zuhur ke, solat Jumaat ke, yang pakai stokin tu rasa stokinnya tu mengganggu orang lain, baik tak payah pakai stokin. Sehingga mengganggu. Bau-bau yang tidak baik akhirnya mengganggu orang solat. Nabi sebut dah, walaupun kita makan dilarang makan bawang. Nabi sebut bawang. Bawang ni bau dia. Kalau sendawa tu bau. Ini bukan makan bawang. Makan durian pula. Pukul 8 di 24. Pukul 12 musangking. Pukul 4 habis semua durian nak makan. Maghrib tu di sendawa semua campur bau. Satu masjid. Yang ketiga, apa lagi hak Allah yang perlu dijaga? Dalam ni sebut menjaga kepala dan perut. Kepala tu mana? Bukan cuma jaga kepala ni. Anggota yang ada di kepala. Ni. Pertama, mata kita. Apa yang dah kita buat dengan mata? Tadi ada yang datang awal baca Quran. Kan? Quran baca. Tengok Quran ni. Walaupun tak pandai baca Quran, tengok Quran. Tengok masjid, tengok. Kalau ada live TV tadi, Kaabah kan, Mekah tu. Tengok Kaabah. Tu pahala tu. Tengok perkara-perkara yang baik. Ada yang pergi sungai ke, pergi pantai. Tengok kebesaran Allah, jaga mata.
Kemudian ada yang jaga mulut. Ni jaga mulut lagi, mulut. Anggota yang ada di kepala ni, panca indera kita, mulut. Kita ngaji Quran tadi, kita berzikir, kita cakap yang benda yang baik, kita nasihat orang. Ni semua hak Allah ni. Allah boleh ambil. Ambil bila-bila masa saja kita punya ni, hak ni. Hak Allah ni. Dulu mungkin kita tak nampak, mata kita masih kecil tak nampak. Allah bagi pada umur sekian-sekian bulan, sekian-sekian tahun, Allah nampak. Masuk umur 16 pakai spek dah. Saya dah tu, umur 13 dah pakai spek dah. Umur 13 dah tak nampak rambut, dah pakai spek. Power tu asalnya 100, naik 200, 300, 400, 1000. Kalau hilang spek tu buta dah. Jadi Allah dah ambil hak dia. Hak Allah ni mata ni. Dia Allah akan tanya, kau buat apa dengan mata yang kau bagi ni? Kau buat apa? Aku tengok Quran. Waktu ke akhirat nanti, semua akan bercakap. Mulut akan ditutup. Dalam surah Yasin kan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kan, nakhtim afwahim, ala afwahim, tutup. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita akan cakap. Ni, ya Allah, aku itu pergi Masjid Al-Falah, aku pegang Quran. Semua Quran yang ada kat sini aku dah sentuh dah. Bukan sentuh, baca, pegang. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita akan jadi saksi. Kaki kita akan jadi saksi. Aku selalu pergi masjid. Masjid ni dah pergi, masjid tu dah pergi. Semua tempat masjid aku dah pergi. Kaki aku pergi. Mulut tak cakap. Sebab mulut ni boleh menipu. Kadang-kadang buat benda baik pun menipu juga. Buat nak cakap benda baik, menipu. Kemudian menjaga perut. Perut ni bukan suruh jaga-jaga, tak bagi muncit, suruh sadar. Maksud dia perut ni sihat dengan memakan perkara yang halal. Perkara-perkara yang syubhah ni dielakkan. Haram apatah lagi. Baik. Kemudian menjaga lisan dan kemaluan. Lisan dia termasuklah mulut kita tu, kemaluan kita. Kemaluan ni maksud dia ialah kita elakkan diri kita daripada berzina. Dan saya yakin dalam ni semua dah soleh dah, tak ada yang berzina. Cumanya kena faham satu maksud lagi. Kemaluan yang dimaksudkan untuk jaga ni ialah maruah kita. Maruah tu macam mana, Ustaz? Maruah ni macam ni. Maruah ni bukan sekadar buat malu mak ayah kita, kan? Kalau yang muda-muda ni buat, maksud dia macam ni. Kita lelaki dan ada juga perempuan. Ni bukan suami isteri ni. Waktu pergaulan tu macam mana nak jaga? Yang ni isteri orang, yang ni suami orang. Waktu pergaulan tu dia akan memalukan tak pasangan dia. Jadi perbualan kita walaupun kita macam rapat, kawan lama, reunion ke, sekolah rendah ke, pejabat ke, office ke, jaga tuan-tuan. Boleh jatuh maruah kita. Bukan Tuan Haji tu selalu duduk saf pertama ke? Kenapa dalam reunion tu nampak? Nampak tak macam tu tuan-tuan tambah. Bukan hajah tu AJK. Sudah. Masjid. Jadi kenapa nampak macam? Jadi itulah pakai maruah. Maruah yang ada pada kita. Sepatutnya dalam masjid ni kita cantik lah tutup aurat. Tapi di luar, aurat kita sedikit tak terjaga. Jadi maruah tu. Bukan masukkan kemaluan ni. Kemaluan tu memang yang berzina tu kita dah tak ada lah semua ahli masjid ni. InsyaAllah tak ada dah. Keluarga kita tak ada dah yang terjebak dengan zina ni. Dosa besar. Jadi maruah yang dimasukkan dalam ni, jangan memalukan diri kita dan memalukan ahli keluarga kita dengan perkara-perkara tidak baik. Ini semua hak Allah ni. Hak Allah ni tuan-tuan. Yang kelima, apa lagi hak Allah yang perlu tahu? Kalau ada yang buat nota ni boleh tulis ni, banyak ni. Siapa yang kaki buat video TikTok ni boleh buat point ni. Buat konten ni. Belajar ilmu agama juga hak Allah. Tuan-tuan sekarang sedang menunaikan hak Allah ni. Tuan-tuan sedang belajar sesuatu. Saya yang ada ilmu sikit Allah beri ni, kan pergi belajar jauh sikit, pergi belajar kat situ, untuk menunaikan hak Allah, saya kena sampaikan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan suka ke tak suka ke, faham tak faham, tugas saya ialah menyampaikan. Saya tak boleh cakap, faham tak? Faham tak? Tak faham lah. Bukan tugas saya. Saya akan cuba memahamkan saja sampai satu tahap. Ini sahaja tahap yang saya mampu untuk menyampaikan. Tapi sampai satu tahap, ya Allah, berilah kefahaman kepada semua pelajar-pelajar, semua audiens, semua jemaah yang aku dah sampaikan ilmu ini. Moga-moga diberi kefahaman. Sama ada hari ini, esok, lusa ataupun lepas 40 tahun akan datang, baru Allah bagi faham.
Dan tuan-tuan semua dalam ni dah lebih hidup dalam fasa kehidupan yang lama, 20 tahun, 40 tahun. Tuan-tuan pernah tak rasa? Dah belajar lama dah hadis ni. Dah pernah dengar lama dah ilmu ni. Tapi lepas 20 tahun, lepas 10 tahun, baru, oh yang ni rupanya. Oh panjang tu faham. Kalau syekh kami kat Mesir dulu, kalau nak cakap dengan orang Malaysia ni, dia kata orang Malaysia ni kalau nak tahu dia faham tak faham, dia kata, oh tawil lah, panjang tu. Oh, syuf, dah faham. Oh, faham, dia kata. Ni orang Malaysia dah tahu faham. Oh, yang tu baru faham. Ni kefahaman itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja tuan-tuan menunaikan hak Allah, datang masjid, bawa kitab, buka telefon, hadis, catat nota. Ya Allah, kurniakan aku kefahaman, aku dah datang majlis ilmu ni ya Allah. Moga-moga aku faham dan aku sampaikan, aku dapat amal dan sampaikan. Baik. Habis yang 5 poin ni, 5 poin untuk hak Allah ni, kan? Ada jawapan dia. Yahfazka. Bila kita buat semua ni, kan? Allah dah bagi dah. Yahfazka, aku akan jaga engkau. Sebab apa Allah kata, Nabi sebut, bila kita jaga hak Allah ni, yahfazka, Allah akan jaga kita. Sebab sifat manusia ni, buat sesuatu mesti nak balasan. Walaupun kita sebut, tak apa, saya buat ni ikhlas je. Tak apa, saya ikhlas. Tapi dalam hati tu ada sekelumit hajat. Kalau tak bayar kot, takkan tak faham. Jadi Allah ni faham sifat manusia ni. Bila kita tunaikan hak Allah, solat tadi, kita nak apa? Tuan-tuan solat tadi, tuan-tuan nak apa? Cuba tanya diri masing-masing, jawab sendiri. Datang solat ni lepas ni isyak ni, tuan-tuan solat, kita solat ni, kita nak apa sebenarnya? Dia ada tahap ikhlas dia. Ada datang nak syurga. Ada datang memang datang kerana Allah. Memang tak ada niat lain dah. Ada datang memang sifat sebagai hamba. Kan Nabi kan solat tahajud, solat malam. Sayyidatina Aisyah tanya, kenapa kau ni Nabi kot? Dah janji syurga, kenapa nak solat sampai bengkak-bengkak kaki ni? Nabi sebut, tak salah ke aku nak jadi hamba yang bersyukur? Jadi kita kena kikis ikhlas tu, yang ikhlas-ikhlas yang biasa-biasa. Datang masjid. Tak datang rasa tak sedap. Bukan sebab orang lain. Aku dah habis duduk biasa, duduk sah depan. Kan aku tengok aku tak datang, kan apa orang kata? Tu ikhlas juga tu. Tapi dia ada kerana yang lain. Jadi, ni Allah cakap, bila kita buat hak Allah tu, Allah buat apa? Allah akan bagi kat kita beberapa balasan. Iaitu Allah akan menjaga urusan dunianya. Urusan dunia kita ni, Allah jaga. Allah akan beri penjagaan pada badan, anak, keluarga dan harta. Tuan-tuan yang hari ni ayah-ayah saya depan saya ni, ibu-ibu ni yang boleh sihat hari ni datang masjid ni, kan? Selepas beberapa tahun ibadah dulu, Allah ganti hari ni, tuan-tuan. Percaya tak? Dari yang depan saya, abang-abang saya ni, adik-adik saya muda-muda ni dalam ni, poin yang kedua ni. Tengok jika ia menjaga hak Allah pada waktu muda dan kuat, Allah akan jaga dia pada waktu tua dan lemah. Ni tengok ni. Yang muda-muda ni poin untuk orang muda ni. Jika kita jaga hak Allah pada waktu muda dan kuat ni, tengah semangat semayang ni, waktu muda ni, kan, tak sakit lutut, mata cerah, boleh baca Quran banyak, kita baca Quran banyak, insya-Allah Allah akan jaga kita pada waktu tua. Sebab tu saya cakap kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang hari ni dikurniakan peluang untuk solat, dan saya yakin tuan-tuan dulu mesti pernah buat kebaikan hak Allah yang tuan-tuan jaga, dan hari ni Allah akan bagi ganjaran. Tuan-tuan boleh datang masjid sampai hari ni. Tapi jangan duk sebut begini pula. Kawan-kawan kita tak datang masjid, kita pun pergi mention, kau ni waktu muda kau ni banyak maksiat. Jangan mention macam tu. Kita ajak dia. Teknik berdakwah tu dia pandai lah. Saya nak buat satu kisah waktu muda dan kuat ni. Contoh macam ni lah. Yang ni kisah benar. Saya ada kenal seorang hamba Allah ni, seorang makcik lah. Nenek, taraf dia nenek lah. Umur dia dalam 70-an ke 80-an. Atas IC 70, mungkin lebih. Dia dah lupa apa-apa dah. Allah dah ambil dah hak Allah, iaitu fikiran dia dah lupa dah. Dia pula dijaga oleh anak dia. Bulan ni Kak Long jaga, bulan ni Kak Ngah jaga, bulan ni Abang Cik jaga. Dia tak ingat apa-apa, dah tua dah. Dia kata asyik nak balik rumah dia teringat ayam, tak tahulah ayam dia ada lagi ke tak. Dah lama dah. Tapi sampai waktu solat, dia akan tanya, subuh dah.
Subuh dah. Kata, lepas tu tengah hari sikit dah tengok matahari, dia buka tingkap. Zuhud dah ni, kata. Zuhud dah ni. Dia ingat solat. Sampai petang sikit, dia rasa sejuk sikit. Asar bila asar? Dia tanya. Tuan-tuan faham tak? Maksud dia, walaupun dia dah dilupakan Allah, dia ambil, Allah ambil hak kan, yang Allah beri, ingat semua kan. Tapi solat Allah masih lekatkan dia. Ini maksudnya dia jaga. Nenek ni, makcik ni, bukanlah ustazah pun, bukanlah nak kata solehah macam mengaji agama, orang kampung biasa je. Tapi sebab dia jaga solat dia, dan akhirnya pada umur sekian-sekian, Allah jaga dia. Allah jaga kita ni maksudnya macam mana? Bukan Allah datang jaga. Allah datangkan hamba Allah yang soleh, tolong tunjukkan kiblat, tolong tunjukkan telekung, tolong tunjukkan baju-baju bersih untuk solat, tolong tunjukkan tempat-tempat yang baik untuk buat kebaikan. Itu maksud dia. Allah akan datangkan hamba-hamba Allah. Saya bagi contoh yang lain. Sekiranya lah takdir Allah. Ni kita tak nak ni. Kita tak nak. Na'udzubillah. Na'udzubillah, kita tak nak. Sekiranya kita nanti penghujung usia ni, saya ke tuan-tuan pun, kita semua, ditakdirkan penghujung usia kita ni tak tahu kat mana. Na'udzubillah, kat bawah jabatan, kat rumah orang tua, dekat masjid ke. Harap-harapnya, ya Allah, moga-moga kau jagalah aku. Dan jagalah aku ni maksudnya jagalah solat aku, ya Allah. Jagalah aurat aku. Jagalah aku punya puasa. Aku masih ingat puasa walaupun aku waktu aku tak ingat dah apa-apa. Aku ingat solat, aku ingat ngaji Quran, aku ingat benda-benda yang penting ni, ya Allah. Waktu tu kita hidup. Tapi kita mungkin, na'udzubillah, keluarga kita dah tak sayang kita. Na'udzubillah, kita tak nak benda ni, tapi kita tak tahu. Sebab tu kita minta, ya Allah, kau jagalah aku. Dalam ni ada doa yang Nabi ajar, Allahumma astur aurati, jagalah aurat aku. Kita tak tahu tuan-tuan, waktu kita tua nanti siapa yang akan jaga aurat kita waktu kita sakit. Tuan-tuan mungkin ada pengalaman jaga ayah, kan, ibu. Tuan-tuan yang jaga aurat ibu dan ayah, kan. Kalau kita soleh, anak kita soleh-solehah, insya-Allah aurat kita dijaga oleh anak kita. Itu maksudnya Allah jaga. Allah datangkan hamba-hamba yang soleh, kan. Hospital pun jumpa doktor, nurse yang faham agama, yang jaga aurat kita, bukan terdedah begitu je. Waktu kita sakit, waktu kita dah, fikiran kita dah tak ingat apa-apa waktu kita sakit. Itu maksudnya, jagalah Allah dengan harapan, ya Allah, aku buat ini kerana engkau, dan kau jagalah aku waktu aku nanti dah tak ingat apa-apa. Boleh? Seterusnya keturunan kita akan dijaga, dia balasan dia yang bila kita jaga hak Allah, akan dijaga dari gangguan jahat. Tuan-tuan, dekat sekeliling kita ni ramai, kita bukan sangka buruk, tapi ada saja makhluk-makhluk Allah yang tidak baik, yang tidak soleh, yang mungkin kita okey dah, kita baik dah, kita tak kacau orang dah, tapi orang masih menyangka kita ni jahat, kita ni kacau orang. Jadi orang akan hantar benda tak baik, sama ada dia pancitkan tayar kita ataupun dia buat tak baik kepada kita, kan. Mungkinlah dia tak adalah sampai acu senjata kepada kita, tapi senjata-senjata yang tak nampak ni, senjata yang tak nampak ni, Tuan Haji semua, dia hantar limau ke, limau yang dipaku kan. Saya pernah jumpa tu, duk parking kereta, tiba-tiba tengok pokok hijau sampai sebelah saya ni, apa sekuning ni kan. Pokok tu segar tapi dia kuning. Dia tengok ada 4 biji limau yang dah digantung di paku. Kata mesti rumah ni ataupun rumah ni sakit, ada orang sakit. Kita tak tahu. Jadi kita minta jauh benda-benda yang tak baik ni kan diganggu. Jadi kita minta, ya Allah, peliharalah keluarga aku dengan sebab aku jaga hak kau ni, ya Allah. Pemudahkanlah urusan aku, tunjukkanlah benda-benda yang baik selalu dekat depan aku ni. Tak nak benda-benda yang tak baik ni. Tapi bila kita sampai tahap iman yang sebenar, Allah tetap akan uji kita. Tuan-tuan jangan cakap, saya dah buat baik dah Ustaz, tapi Allah uji je. Allah nak gandakan pahala lagi. Naik. Kan surah Ar-Rum tu. Kan, kita jangan claim kita ni beriman. Aku dah beriman ni, tapi tak diuji pun. Time ada duit, sedekah tak kita. Time ada kereta besar, pernah tak bawa jemaah lain naik? Tumpang pergi kenduri depan tu je, tak tumpang tak boleh ni, nanti kotor pasir. Time kita ada kelebihan rumah besar ni, pernah tak buat buat usrah ke, buat makan-makan kat rumah saja, ajak kawan makan, pernah tak? Ni time-time yang raya je jemput. Jadi kita gunakan rumah kita, kenderaan kita, nikmat-nikmat yang Allah beri itu kepada perkara yang baik. Baik. Dalam hadis, dalam ayat Quran yang lain, Allah sebut, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bertakwa
dan orang-orang yang membuat kebaikan. Ni kita ni, tuan-tuan ni semua ni, kita semua ni bertakwa lah ni. Sedang bertakwa, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Kita dah syarah sebelum, takut ni, takut yang mendekatkan kita kepada Allah, bukan takut lari daripada Allah. Wallazina hum muhsinun, dan berbuat kebaikan. Tuan-tuan sekarang, macam saya sebut tadi, walaupun tuan-tuan update status WhatsApp, status Facebook, share dalam grup, hari ni ada kuliah di masjid sekian-sekian, send. Kebaikan tak? Kebaikan tuan-tuan. Kebaikan tu Allah akan balas tak? Akan balas. Walaupun tuan-tuan tulis, jom solat, jom dengar kuliah, update 3 poin yang saya sebut tadi pun, dah. Lepas tu setiap minit-minit update. Walaupun orang komen, orang komen ni macam-macam lah, netizen ni. Komen yang negatif, biarkan. Yang komen buruk tu akan menampakkan buruk dia, biarkan. Kalau malas, block je, senang. Walaupun yang komen tu kawan kita yang dah memang geram kita daripada muda lagi, asyik cari dia, jenis toksik tau, toksik. Jenis mazmumah ada tak kawan-kawan macam tu? Kadang-kadang saya simpan juga kawan-kawan yang jenis mulut-mulut yang soleh lebih ni. Supaya kadang-kadang mulut dia tu dia laser, tapi dia menyentapkan kita. Kita perlu juga kawan-kawan yang jenis yang laser ni. Engkau ni, dia cakap tu, kau dah cakap apa ni? Kau cakap dulu. Okey, lepas tu kita ambil. Sebab kadang-kadang teguran yang gosok, lap pakai tisu, lap pakai kain-kain lembut, dia tak jadi. Kita kena sental, masuk kelorok ni, boros besi hati kita ni, baru kena. Sebab kita dah biasa lembut je. Asyik ustaz yang lembut je, tuan-tuan. Kita kena solat. Tuan-tuan, kita dah umur berapa? Adik-adik, asyik macam tu je, asyik gosok je. Sekali-sekali jemput ustaz-ustaz yang ustaz-ustaz saya tak adalah. Saya ni biasa-biasa je. Saya hanya menyampaikan sahaja. Baik, Allah sebut mengenal Allah secara umum, iaitu membenarkan. Baik. Seterusnya kita masuk poin seterusnya, iaitu idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Okey, ihfazillah tajidhu tujahaka tadi, poin tadi tu, bila kita minta tolong Allah, kita jaga hak Allah, Allah akan ready. Allah ni bersedia untuk bantu kita bila-bila masa saja. Seolah-olah Allah berada di hadapan kita. Tuan-tuan kalau jumpa kawan, kawan yang baik ni cakap, kau kalau ada masalah, kau bagi tahu aku. Aku ready nak bantu kau. Macam tu lah maksudnya Allah kata. Kalau ada masalah, mengadu dekat Allah. Ni, bawah ni. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau lah Allah. Iyyaka ni maksudnya, iyyaka ni hanya engkau yang satu ya Allah. Kalau bahasa Kelantan sebut, mu sore je aku sembuh. Kalau bahasa Kedah, hang seorang je aku minta tolong. Tak ada orang lain dah. Ni. Tapi Allah ni bukan seorang lah. Iyyaka, hanya engkau sahajalah ya Allah aku sembah, dan hanya engkau lah aku minta tolong. Ni, wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila nak minta tolong, minta dengan Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, nak minta apa pun minta dengan Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jadi minta tolong dengan Allah. Tapi ustaz nak minta kerja ustaz. Betul tuan-tuan, minta kerja pun. Contoh kalau tuan-tuan ada anak saudara, ada cucu yang minta kerja ni, nasihatkan dulu. Dah sembahyang hajat dah, istikharah dah, kerja tu macam mana? Okey bah, okey. Sembahyang hajat dulu, sembahyang istikharah, minta petunjuk. Kalau diterima interview tu, itulah terbaik. Kalau tak terima, itulah yang tidak terbaik. Usaha lagi. Tak salah nak isi borang tu, minta bantuan, minta sign datuk tu, datin ni, Tan Sri tu. Itu yang kedua. Yang pertama, dulukan solat hajat, istikharah, doa. Ajar keluarga kita macam tu. Jangan, tak salah minta tolong ni, tapi yang utama yang Allah dulu. Baik, poin yang ni best, poin yang kedua ni. Yang ni saya suka. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu laka. Tengok, sesungguhnya kalau umat tu berkumpul, umat ni maksudnya ramai lah. Kecil-kecilkan sikit, kumpulan, tim, geng, community, berkumpul untuk memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu, takkan punya, saya terjemah macam tu lah, tak boleh memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu kecuali Allah dah tetap dah. Dan kita nak angkat ni, abang ni jadi ketua lorong kita ni, pakat ni ramai, kita tak nak dia ni.
Kita pun semangat. Oh, buatlah apa benda lah. Dia mesti jadi ketua lorong taman kita. Dia mesti jadi. Kita tahu dia boleh. Tapi Allah dah kata, bukan kita, bukan abang tu yang jadi ketua lorong kita pada tahun ni. Usahalah macam mana pun. Kan? Ataupun jawab balik yang kedua ni. Dan jika mereka berkumpul untuk membahayakan kau, memberi mudarat kepada engkau dengan sesuatu, tak boleh mereka dapat membahayakan engkau, memberi mudarat kepada engkau, kecuali dengan sesuatu yang ditulis. Dia ni tak boleh jadi ketua lorong kita. Ni tak boleh ni. Kita kena pakat jatuhkan dia. Jatuhkan dia tak boleh ni. Kita pakat ramai semua. Tapi Allah kata, brother ni, abang ni mesti kena stay dekat jawatan tu. Contohlah. Ini bab jawatan lah contoh. Kalau bab lain, kalau ada bab dengki. Tuan-tuan, bahagian ni untuk apa tahu? Untuk kita fikir tak ada yang boleh memberi mudarat. Tak ada yang boleh memberi manfaat kepada kita, melainkan Allah tulis dah. Nak ajar kita berdamai dengan takdir. Ni bahasa sekarang. Berdamai ni maksudnya percaya kepada takdir. Kalau kita sakit pun, itulah Allah tetapkan. Anak kita sakit, itu dah Allah tetapkan. Belajar redha. Tapi Ustaz, kalau kita dapat manfaat, nak redha macam mana? Bila dapat manfaat, bersyukur. Jangan ingat kita dapat manfaat tu, itu dah kita punya. Kan? Contoh kita dapat rezeki, anak kita sihat. Bulan ni tak ada apa-apa masalah. Kereta okey, rumah tak ada bocor. Rumah biasa bocor. Tapi bulan tu tak bocor, contoh. Kan? Kereta okey, motor tak rosak, anak semua sihat. Menantu kita semua sihat. Biasa setiap bulan ada je update. Doakan ni anak seorang sakit. Yang ni gatal, yang tu sakit telinga. Ada dia cucu kita, keluarga kita sakit. Tapi bulan tu kita cek sampai je akhir bulan 6, bulan lepas. Tak ada pula. Jadi dengan sihatnya kita, banyak manfaat yang Allah beri kepada kita, kita buat apa dengan manfaat dan rezeki yang Allah bagi tu? Itu persoalan dia. Kita kena tolong orang, tuan-tuan. Kita sihat ni, kita kena tolong orang yang sakit. Tolong orang fahamkan agama, fahamkan Islam. Tuan-tuan dalam ni mungkin dah jadi kaki masjid, dah boleh baca Quran dengan baik dah. Ada orang yang dekat luar sana yang tak pandai macam kita baca Quran. Bantulah dia. Ajaklah dia datang masjid. Tuan-tuan yang kaki lepak kat restoran kan, yang dah biasa pergi lepak kat ni, dah kenal lah hamba Allah ni, kalau time solat mesti dia tak pergi. Kita yang dah biasa pergi kedai dia, jom, ada kenduri kat masjid. Orang manusia memang macam tu, kena sebut kenduri dulu. Ada kuliah malam ni, kuliah perdana. Kambing golek kali ni bukan USJ punya, tempat lain punya, yang lain punya. Oh ya ke? Memang manusia ni kena ajak benda macam tu dulu baru dia datang. Lama-lama dia jadi hati tu jadi lunak. Yang ni kisah benar. Saya ada satu kisah benar. Kisah benar ni berlaku dekat masjid ni. Saya datang kat sini baru kali kedua tau. Saya tak nak cerita benda ni, tapi saya rasa kena cerita juga. Saya tak tahulah hamba Allah tu ada tak kat sini. Kalau ada, saya minta izin bercerita. Saya masih datang kali pertama, kalau tuan-tuan ingat, waktu tu ada jenazah hamba Allah tu. Ingat tak? Ada hamba Allah, siapa tak nama dia, arwah tu. Dan ada juga ahli keluarga arwah tu datang. Ahli keluarga yang jauh mungkin. Saya cerita juga, kalau ada dalam ni, minta izin cerita. Dia datang masjid ni tuan-tuan. Dia tak pernah jarang datang masjid ni. Jarang datang maksudnya dia duduk dekat sini je. Dekat tu maksudnya dia keluarga yang jauh, tapi jarang datang masjid ni. Dan bila kematian arwah tersebut, kan, dia datang dan dia terpikat dengan masjid ni. Seronoknya masjid ni. Nampak? Seronoknya masjid ni. Mungkin dengan terpikat dengan desain mungkin, dengan imam mungkin, dengan ahli jemaah mungkin dengan berceramah tak lah kan, mungkin tak kot. Jadi dengan siapa-siapa lah. Nampak tak? Dia dakwah ni datang bukan dengan sebab cakap je. Kadang-kadang dengan masjid yang cantik, kebersihan, dengan ahli jemaah yang soleh. Dan saya yakin hamba Allah tersebut dah jadi ahli jemaah masjid ni. Dan saya pun tak pernah jumpa. Saya tak pernah jumpa lah sebab saya baru datang kali kedua. Jadi dakwah ni datang, dia secara hati ni datang terpaut dengan perkara-perkara yang baik. Sebab tu tuan-tuan kena sebarkan kebaikan walaupun satu benda ni. Allah sebut dah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Tuan-tuan buatlah kebaikan apa pun walaupun alihkan semut. Semut ni macam benda yang kecil lah. Terpijak nak buat macam mana. Alihkan semut, dia nak tu ke, kan, nak lemas ke apa ke, tetap Allah beri kebaikan. Baik. Lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka huwa 'alaika. Huwa 'alaika ni perasan tak? Yang atas ni hu laka. Yang kedua ni
lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika. Alaika ni maksudnya ke atas kamu. Mudarat ni datang ke atas kamu. Kalau kebaikan laka Allah Nabi sebut. Tapi alaika ni maksudnya daripada, alaik ni daripada atas ke bawah. Mudarat ni datang daripada mana-mana pun. Kalau Allah kata engkau hari ni takkan terima musibah, tak ada musibah berlaku. Tak ada musibah yang berlaku kat keluarga engkau bulan ni. Jadi dapat kebaikan tu, tak ada musibah berlaku, solat hajat, buat kesyukuran, ajak family datang rumah, mak kuat kenduri sikit, solat hajat, simple-simple, makan-makan lah, shell out ke apa ke, kan. Raikan kesyukuran, ya Allah. Perasan tak dalam grup kita, perasan tak semua, ini abah perasan bulan ni family kita tak ada apa-apa masalah pun. Tak rasa sakit, tenang je hari ni. Mungkin ada tapi kurang sikit daripada bulan lepas. Jadi kelebihan yang kita ada tu gunakan untuk kebaikan, menarik orang lebih dekat kepada kita. Tuan-tuan, kerja tuan-tuan mudah. Update status, buat video. Kalau Ranja buat video lah. Saya ada seorang hamba Allah pakcik tu, dia tak adalah pandai cakap mana. Kat surau tu, tiba-tiba saya tengok dia buat TikTok, video TikTok. 13k follower dia. So orang tua buat video TikTok ni, kalau yang muda-muda yang ada TikTok ni, bagi saya macam, dia dah tak pandai cakap, tapi dia boleh buat video sekadar nak nasihat 3 perkara macam tu je. 3 perkara, 2 perkara, 3 perkara menjadikan hati kita tenang. Umur 50-an dia buat macam tu je. Follower dia 13k, ramai lah. Bagi saya orang tua begitu, orang yang berumur begitu buat video, semangat. Rasa dapat pahala tak dia ajak orang buat kebaikan? Dapat tuan-tuan, Allah akan kira. Allah akan kira. Baik, seterusnya kita ambil satu poin yang saya suka sangat nak sebut, iaitu yang ni saya berkenan sangat baca, supaya kita faham, tidak ada orang yang boleh memberi mudarat kepada kita melainkan Allah tetap dah yang ni mudarat. Bahawa tidak seharusnya seseorang terlampau berharap kepada kebaikan orang lain atau tersangat takut kepada kejahatannya hingga ia terlalu gembira ataupun terlalu duka. Okay, kita baca dulu. Lupa kepada Allah kerana kegembiraannya, hilang akal kerana ketakutannya. Sebab segala sesuatu tidak mungkin berlaku atasnya melainkan menurut catatan yang telah ditetapkan Allah. Okay, kita ulang balik. Bahawa tidak seharusnya kita ni tak boleh terlampau berharap kepada kebaikan orang lain. Nampak tak? Contoh, kita ni masjid kita perlukan lagi sumbangan dalam 40,000. Nak 40,000 plus semua 600,000. InsyaAllah settle, insyaAllah settle. Kita ada seorang haji tu, dia berapa cakap memang dapatnya. Yakinnya kita berharap insyaAllah dia akan dapat. Meeting kali kedua insyaAllah dia, insyaAllah. Terlalu berharap kebaikan orang lain. Jangan tuan-tuan, jangan. Walaupun kita yakin dia boleh bantu, tapi jangan berharap. Ataupun tersangat takut kepada kejahatannya hingga terlalu duka, hilang akal. Kita jangan buat macam tu. Kang nanti Kang datang apa tuan haji tu habis kita. Dia tak boleh. Dia sekali sign dia, titik je, habis kita. Dia punya takut tu, jangan. Jangan. Nampak? Terlalu takut dengan hamba Allah. Hamba Allah juga dia pun, makhluk Allah juga. Tapi terlalu takut tu sehingga kita hilang akal kerana ketakutan. Ataupun terlalu gembira dapat manfaat. Tak boleh juga. Jangan tuan-tuan. Sebab segala sesuatu tidak mungkin berlaku atasnya melainkan menurut catatan yang telah ditetapkan. Faham ni? Lepas tu kita kata berdamai dengan takdir ni. Baik, yang poin terakhir sebelum kita tutup, saya sebut tadi yang poin kelima yang mula-mula kita sebut tadi, iaitu parenting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perasan tak kalau dalam hadis ni Nabi sebut ya ghulam. Apa maksud ghulam? Ghulam ni anak lah. Anak. Ghulam ni budak yang umur 10 tahun ke bawah. Ni waktu ni Ibnu Abbas umur 10 ke 9 tahun, 9 ke 10 tahun. Tapi juga boleh juga kita guna perkataan ya walad. Ya walad boleh juga. Tapi ya ghulam ni lebih lembut. Tapi kalau tuan-tuan pergi negara Arab, pergi Mesir ke Syria ke pergi Mekah ke, dia akan panggil ya walad. Ya walad ni bukan nada begini Orang Arab kalau panggil ya walad ni bukan nada macam ni. Nada dia macam ni. Ya walad. Dia tinggi sikit. Tapi bukan maksud woi budak. Bukan. Walaupun nada macam tu, kalau kita panggil woi budak dekat budak, budak akan rasa kita marah dia. Tapi orang Arab memang nada begitu. Ya walad. Contoh budak-budak main ni. Ya walad. Macam tu. Jadi orang Arab akan panggil macam tu. Tapi nada sebenarnya yang sesuai bukan begitu. Tapi memang panggilan orang Arab, nada tu begitu. Kalau orang Melayu panggil macam tu, apa hal pula AJK ni kasar.
Jadi kita jangan kasar-kasar dengan budak-budak Sebab saya pernah pergi surau tu, tak ada seorang budak-budak. Tak ada seorang budak-budak. Saya tanya kawan saya, seorang kau ni ada masalah sekali ada pakcik tu marah. Tak ada budak-budak. Jangan tuan-tuan, kita semua ni akan mati. Yang akan warisi kita punya masjid ni ialah anak-anak kita. Jadi Nabi menyantuni anak-anak ni, parenting Nabi. Tengok Nabi sebut, inni u'allimuka kalimat. Nabi sebut apa? Aku akan mengajarkan kau benda. Tengok, Nabi ni dia nak tarik perhatian Ibnu Abbas ni. Ibnu Abbas ni bukan orang biasa tau. Walaupun dia 10 tahun, dia ahli Quran tau. Dia ahli Quran ni, dia pakar Quran. Nabi panggil dia, inni u'allimuka kalimat. Kalau bahasa kita macam ni lah. Kita ni yang dah ayah-ayah ni, kan ayah anda bonda ni, atuk-atuk dia ada cucu ni. Kalau nak nasihat anak, nasihat cucu, kita panggil macam mana? Cucu lah, cucu. Yang anak semua dah besar kan. Atuk nak cakap, nak cerita something nak dengar cerita atuk tak? Nampak tak? Kita tarik perhatian anak-anak kecil ni supaya dia datang. Kalau kita berkasar, kita keras suara kan? Sini, nak cerita sikit. Panggil tu budak-budak apa pula atuk ni marah kan? Lagi kat masjid, tuan-tuan, jangan tuan-tuan, kau diam. Kau sekali lagi aku nampak kau, budak-budak akan ingat. Pakcik ni yang jaga putih, pakai baju tu, dia ingat. Ada cerita je cerita kat kawan-kawan yang lain. Habis lah. Kawan-kawan lain akan datang, atau seorang haji ni kasar. Tak boleh. Kalau dia ada, jangan tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan bagi gula-gula, kan, contoh tuan-tuan kena ready kat gula-gula. Saya ajar. Yang ni biasa orang Arab di Mesir buat. Imam tu tua dah. Tak pakai atuk. Tapi bila budak-budak datang solat kan, dia akan, budak-budak kat belakang tu dia akan datang salam ke depan. Dan dalam batu, imam tu dia cium dahi, cium tangan. Bagi gula-gula sebiji. Dan budak-budak tu akan datang esok. Tak apalah dia minta gula-gula. Gula berapa ringgit je tuan-tuan, berapa sen je. Tuan-tuan takkan tak mampu beli gula-gula. Gula-gula yang kecil tu, jangan beli yang besar-besar, nanti kan pakat beratur. Yang kecil-kecil simple tu. Dan saya tengok bukan imam tu saja. Dalam masjid kat rumah saya tu, kat rumah sewa kami tu, memang orang tua tu dalam poket dia ada je gula-gula. Dan anak saya memang selalu dapat. Nak pergi masjid, nak gula-gula. Dah budak-budak memang dia nak gula-gula lagi masjid. Lama-lama pakcik tu tak ada. Tak ada dah apa-apa. Atuk tu tak ada dah. Tapi dia datang masjid tak? Datang masjid. Tuan-tuan, pakat-pakat lah. Yang grup ni ada 5 biji atau 5 biji. Nanti kena nak ada gula-gula minta atuk tu. Nanti budak-budak dia suka. Tenangkan dia. Kawal. Jangan halang. Sebab saya cerita macam tadi, satu masjid, satu surau bulan Ramadan, saya cerita ke tuan-tuan, tak ada budak-budak. Sunyi je. Tapi masjid yang besar, kalau budak-budak berlari tu tak adalah terjejas sangat khusyuk kita. Kita khusyuk tak solat? Kalau tak ada budak-budak. Kalau ada budak-budak, kita khusyuk tak? Khusyuk tu macam mana? Budak lari tu, kita tengok khusyuk. TV terbuka, tengoklah. Habis tuan-tuan. Ni anak lari sekejap je. Jadi kita datangkan kekhusyukan kita tu, budak-budak ni didik, pantau supaya dia akan jadi pelapis kepada kita. Dia akan jadi ni AJK masjid, dia akan jadi ni ganti ni, dia akan jadi tukang buka kipas, dia akan jadi. Kalau kita dah start marah mereka, hati-hati, tak adalah pelapis kita. Dan yang terakhir, Allah kata berdamai dengan takdir ini, apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala, segalanya memang dah ditulis. Tapi takdir boleh diubah dengan doa. Boleh diubah dengan doa. Tuan-tuan ni saya cerita bab takdir, tuan-tuan dah rasa dah kehidupan 20 tahun, 40 tahun hidup. Tuan-tuan mungkin nak berharap macam ni, nak rumah macam ni, nak kereta macam ni. Tapi lepas 10 tahun, 20 tahun doa, Allah makbulkan, bukan macam ni yang kita nak. Bukan macam ni yang kita dapat. Kan? Jadi Allah akan ganti. Kan? Kadang-kadang takdir kita begitu, tapi sebab kita doa. Tuan-tuan rasa tak? Tuan-tuan rasa tak kita akan mati pada sekian-sekian umur? Tak ada kan? Tapi Allah panjangkan umur kita. Takdir mengubah kehidupan kita. Moga-moga Allah berkati pertemuan kita dan Allah ganjarkan kebaikan yang pernah kita buat sebelum ni dan gantikan. Walaupun Allah tak ganti pada sekarang di dunia, moga-moga Allah gantikan di akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Moga-moga pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita dapat dihimpunkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat sana. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah, berkatilah majlis ilmu kami pada malam ini. Moga-moga dengan apa kami baca, kami latih, kami sebut, kami hafal dan segalanya ilmu yang kami belajar pada malam ini dapat kami amalkan dan sampaikan kepada ahli keluarga kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah bil alamin.